Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Qala Allah Ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita hadirkan Al-Fatihah kepada Yang Besar Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh ahli keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya, wa ila al-marhum Syekh Abdul Karim Abdul Muttalib Al-Mandiri, wa ila Mu'allim Wahid bin Usman, wa ila Mu'allim Haji Abdul Rauf bin Haji Talib, wa ila Ustaz Ahmad, wa ila Datuk dan Nenek kita, ibu ayah kita, suami kita, isteri kita, anak kita, menantu kita, mertua kita, khusus kepada karya Taman Cempaka, kepada mereka yang sakit, khususnya juga kepada umat seluruh alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul 'alim. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, Engkau ampunilah dosa-dosa kedua ibu dan ayah kami, wahai Allah. Sama ada mereka ini masih hidup atau telah kembali bertemu denganmu. Sesungguhnya segala kebaikan, pengorbanan dan kasih sayangnya tidak mungkin kami anak-anak ini dapat membayar. Tempatkanlah semua mereka ini, wahai Allah, satu tempat yang tinggi di sisimu. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberi kekuatan, kesehatan, rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam satu majlis yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada para malaikat, lihatlah hamba-hamba aku ketika ini sedang memuji aku, sedang bertalaki, sedang menyebut nama-nama aku. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat, aku bersaksi engkau sebagai malaikat aku telah aku ampunkan semua mereka-mereka ini bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita mendapat satu ganjaran yang sangat besar di sisi Allah SWT. Sebab kita masih lagi membicarakan tentang bab tasawuf. Siapa-siapa yang ada buku ke muka surat 9. Muka surat 9 ini dia lebih kepada perbahasan sebenarnya. Perbahasan utama. Bila disebut perbahasan utama ilmu tasawuf, maknanya dia adalah perkara pokok atau disebut perkara-perkara asas. Penawar bagi hati ini dia hanyalah sebagai mukadimah, sebagai mukadimah untuk kita mencari jalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Suka saya nak ingatkan sekali lagi, kitab ini dia ada beberapa fasal. Dia ada beberapa bab, dia ada 3 bab. Disebabkan kitab ini dah
dinaikkan ataupun dipermudahkan pembacaan ini, maka kitab ini agak tebal. Jadi nak habis dalam tempoh sebulan tak mungkin lah. Tak tahu berapa lama Imam nak suruh saya habiskan kitab ni. Sebab memandangkan kita membaca, lepas tu ada di antara sabit kepada apa yang kita baca itu tadi, akan ada beberapa huraian yang saya akan sampaikan. Jadi mohon izin supaya dapat saya selesaikan kitab ini pada satu jangka masa yang saya sendiri pun tidak tahu. Ada kebarangkalian mungkin saya tak dapat datang. Macam yang lepas, saya ada mesej pengurusi nak minta tangguh, tapi dia kata ustaz tak boleh tangguh. Saya dengar ayat tu, saya dengar, ya Allah, sedih sungguh. Dah lah, kemudian anak yatim dia tu, mak bapak tak ada, sedih lah. Anak bongsu pula tu, hati tersentuh lah. Kita belajar yang bertasawuf tu. Itu sebab dalam bab tasawuf ni dia ada 3 bab. Pertama, dia menceritakan tentang kezahiran anggota 7 tu, yang saya dah memberi mukadimah. 7 anggota ini sangat-sangat penting untuk kita kenal, kita tahu, kita faham mata tu apa, dia punya definisi, konsep mata tu apa. Allah ciptakan mata, apa konsep mata? Mana di situ kita akan dapat melihat zahirnya saja. Begitu juga bab-bab yang lain seperti telinga, tangan, kaki dan sebagainya. Itu bab yang pertama. Kita masih lagi membicarakan soal-soal asas. Kemudian kita sedang juga akan ada satu lagi bab dalam kitab ini disebut bab jantung hati. Jantung hati. Jantung hati ini ada 10 fasal. Dia ada 10 fasal dalam kitab ini, tuan-tuan. Dia ada 10. Jantung hati yang dimaksudkan ini adalah sifat-sifat yang bersifat mazmumah. Semua kita ada sifat mazmumah. Termasuk Abdul Syukur bin Talib. Lagi banyak ada sifat mazmumah. Sebab saya bukan ustaz, saya baru nak start. Kalau tak faham juga Abdul Syukur, tak tahulah nak cakap. Itu bab yang kedua. Dan bab yang ketiga yang disebut jantung hati juga, yang disebut sebagai sifat mahmudah, juga ada 10 fasal. Jadi kalau kita nak rangkumkan, dia akan jadi 27 fasal. Pada saya tak nak baca itu kan. Kalau setakat saya baca, nanti tuan-tuan tidak akan dapat. Tidak dapat memahami konten, pengisian cerita itu. Pengisian cerita tentang bab tasawuf itu. Okey, kita mulakan dengan pembahasan utama ini, iaitu pembahasan tentang 5 perkara penting tentang bab tasawuf ini. Yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika bersendirian maupun ketika bersama orang ramai. Ia dapat direalisasikan dengan cara menjauhkan diri daripada dosa dan sikap wara dan istiqamah. Nampak? Maknanya takwa kepada Allah. Bila sebut tasawuf, maknanya takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam keadaan bersendirian. Itu sebab kalau ada kita tengok asatizah, kadang-kadang kita berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa aku ya Allah, yang nampak dan yang tidak nampak. Betul? Kita sebut, ya Allah, banyaknya dosa aku, wahai Allah, keampunilah aku ya Allah, dosa yang tersirat, yang tersurat. Kita sebut tapi kita tak tahu. Yang tersurat, yang tersirat itu sama ada kita bersendirian atau kita bersama dengan orang ramai. Itu yang disebut tentang hati tasawuf itu. Yang kedua, mengikut sunnah, sama ada dalam perkataan maupun perbuatan. Mengikut sunnah sama ada dalam perkataan maupun perbuatan. Ia dapat direalisasikan dengan cara menghafaznya. Menghafaznya maknanya mengamalkannya, mempunyai akhlak yang mulia. Yang lepas saya ada contoh. Imam Al-Syafi'i berguru, belajar ilmu 20 tahun. Saya tak ada belajar 20 tahun. Saya tak ada belajar 20 tahun, tak. Tak ada 20 tahun. Kurang lebih mungkin ada 10 tahun lah saya belajar. Belajar kampung lain, belajar universiti lain, sampai sekarang pun masih belajar. Belum habis. Jadi apa yang disebut tentang sunnah ini, semua amalan-amalan yang dibuat oleh Nabi. Contoh, hari ini kita tengok pada diri kita.
Dalam SKKD Sekeping Kuih kongsi bersama, sekadar saya nak kongsikan Sekeping Kuih kongsi bersama dalam Melaka FM yang saya bersiaran selalu setiap hari Khamis pukul 4. Saya buat satu tajuknya makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Saya tinggalkan soalan itu pada tuan-tuan. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Saya bagi sedikit definisi. Kalaulah kita makan untuk hidup, maknanya kita makan sekadar mencukupi, ikut sunnah Nabi, berhenti sebelum kenyang. Berapa ramai yang boleh berhenti sebelum kenyang? Turun tangan. Semua tak boleh, termasuk saya. Nampak? Semua tak, memang tak boleh tuan-tuan. Macam mana isteri kita masak sedap, masak asam tetel, kita pun makan. Isteri pula kata, bang, abang makan bang. Kita pun makan. Takkan, tak sedap kau masak. Hancur hati dia. Kan? Tak nak pun makan. Bila makan, yang boleh tak abang tambah lagi? Oh, besar hati dia. Makan lagi. Berhenti sebelum kenyang kan? Dah kenyang pun berhenti. Kita berhenti bukan sebelum kenyang tau. Kita dah kenyang pun berhenti. Itu sebab dalam makan untuk hidup, hidup untuk makan. Kalau hidup itu untuk makan, maknanya kita sama lah makhluk yang melata. Kita sama dengan makhluk yang melata yang Allah kurniakan kepadanya panca indera. Yang tidak ada padanya adalah akal. La akal dari nanti mana akal dia akan makan saja. Itu bezanya tu. Itu yang kita nak kena ambil beberapa pedoman tentang bab tasawuf ni. Itu supaya nanti bila kita angkat ibadat kita kepada Allah SWT, itu yang disebut man tasawwafa. Man tasawwafa. Orang-orang yang belajar tasawuf tidak berfikir, maka dia boleh jatuh kepada sesat. Man wa man tafaqqaha, mereka-mereka yang berfikir tapi tidak ambil tasawuf, sangat-sangat dikhawatiri. Dia akan berada di satu sisi yang jatuhnya fasik. Maknanya dia banyak menghukum orang. Hukum. Bukan dia nak cerita tentang hukum. Kan dia belajar. Itu sebab cantiknya Allah SWT dah susunkan kehidupan ini adanya tasawuf itu supaya kita dapat kenal diri kita. Dapat kenal diri kita. Kita adalah hamba kepada Allah. Contoh, ambil yang mudah. Saya tinggal di Kubung. Jauh memang tak jauh lah. Rumah saya kat depan ni rumah ibu saya. Okey, baik. Saya datang daripada Kubung, dapat sampai sini. Agak-agak siapa yang sampaikan saya? Oh, saya yang menyampaikan diri saya sendiri. Bukan nama sebenar, Isnin bin Selasa. Saya yang telah menyampaikan diri saya sendiri daripada Kubung sampai ke sini. Oh, sombong kita. Yang sampaikan kita siapa? Allah. Semua kita kena sabit kepada Allah SWT. Semua kita kena sabit. Bila kita sabit kepada Allah, mana kita akan jadi manusia, insan yang sangat-sangat tawaduk. Sangat-sangat tawaduk. Saya dah sentuh dah. Yang lepas saya cakap, kita tidak mungkin dapat masuk syurga disebabkan amalan ibadat kita ini. Kita masuk syurga disebabkan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Yang ini kalau kita faham, mana kita, ya Allah, banyaknya dosa. Itu sebab kalau kita perhatikan dalam pengurusan salat ni, tadi imam, sahabat saya dari imam, lepas saja dia beri salam, apa yang keluar daripada mulut dia? Yang keluar daripada mulut dia, Astaghfirullahalazim, 3 kali dia kata. Di situ boleh kita buat satu definasi itu, konsep yang sangat mudah. Kita nak beritahu dengan Allah satu amalan yang baik yang kita buat, di akhirnya kita beri salam, kita tetap lagi istighfar kepada Allah SWT. Sebab apa? Kita khawatir salat kita ini Allah tak terima. Kita takut salat kita ini Allah tak terima. Sebab kat situ adanya ujub, adanya riak. Bukan kat sini lah tempat lain. Bukan kat sini tempat lain. Kita benda-benda macam ni sangat-sangat sensitif. Tak cukup betul. Imam tambah lagi. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali ada yang tanya saya, Ustaz, Allahumma ajirna sebenarnya nak berapa kali nak baca Ustaz?
Berapa kali kau boleh baca? Banyak kali boleh baca. Tapi dah disusun. Pensyariatan dah susun. Bacalah sebanyak 7 kali. Boleh tak baca kurang daripada 7 kali? Boleh. Itu yang tak nak jatuh hukum tu. Oh tak boleh. Mesti 7. Oh berat. Nampak? Tak baca langsung. Oh salah kau ni. Amal ibadat kau ni rosak. Itu nanti kita takut tu. Sama ada kau baca 7, kau baca kurang daripada 7 atau kau tidak baca langsung. Dibolehkan. Dibolehkan. Jadi supaya kita nampak agama itu asli taslim. Kan? Ad-dinu nasihat. Jadi kita sengaja beri nasihat kepada Allah. Tetapi barang siapa yang direzekikan oleh Allah, yang itu dipergi pada bab yang kedua. Barang siapa yang direzekikan oleh Allah dapat membaca Allahumma ajirna minan nar. Faham kan maksud itu kan? Semayang dah 40 tahun ni habis semua. Kalau kau tak faham juga, berat masa depan kau ni. Ya Allah, engkau jauhkan aku daripada api neraka Allah SWT. Sebanyak 7 kali. Itu sebab dalam riwayat disebut, mana-mana di antara kita direzekikan oleh Allah baca zikir itu sebanyak 7 kali selepas salat, neraka itu sendiri berdoa kepada Allah, wahai Allah, hamba-Mu yang baca doa ini, ya Allah, Kau jauhkanlah dia daripada neraka aku. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita minta. Sebab dalam bab tasawuf tu, bila kita dapat karam kan, insya-Allah kita akan jadi sangat-sangat. Dunia ini pentas sandiwara, tuan-tuan. Dunia sangat-sangat pentas sandiwara. Manusia adalah pelaku. Jadi kalau kita ada tasawuf, kita akan bawa watak-watak yang baik-baik. Kita akan bawa watak-watak yang baik-baik. Itu sebab dalam pesan yang di atas tadi disebut takwa kan? Disebut tentang takwa tadi. Dalam Al-Quran saja Allah Subhanahu Wa Taala sebut 115 kali bahagian takwa saja. 115 kali Allah sebut takwa. Maknanya takwa ni dia mempunyai satu peranan yang sangat besar. Tidak ada mungkin Allah menyebut sebanyak 115 kali. Pada siapa? Kepada hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita tengok, la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu perolehi takwa. Bila dibahaskan oleh mujtahidin, dibahaskan oleh sarjana Islam, bila la'allakum tattaqun itu Allah sebut, maknanya semua kita berkelayakan untuk sampai ke tahap itu. Boleh sampai ke tahap itu. Macam mana nak sampai? Apabila kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita melihat dunia itu hanyalah makhluk semata-mata. Yang bukan makhluk, Zat yang Maha Agung. Itu sebab bila ada orang datang, guru saya ada orang datang, kata tuan guru maklim baju wahid, saya ni susah, saya perlukan RM300. Maklim pun cakap, boleh, malamkah kau datang? Malamkah kau datang? Lembut dia cakap. Lepas tu sejam lagi pun orang datang lagi. Maklim, Assalamualaikum. Kenapa? Maklim nangis-nangis. Maklim, saya nakkan 700. Ada tak? Ada. Malamkah kau datang? Kita yang belajar ni, tuan-tuan, 30-40 tahun yang lalu ni cerita ni. Mana maklim nak ambil duit ni kan? Dia kerja pun tidak apa pun tidak. Kita ni orang awam macam tu. Belajar. Giling kepala gitu, giling. Agak-agak dia ambil duit kat mana? Kat mana ambil? Kat mana ambil duit tu kan? Kat tika semayang tu, bawah tika semayang. Gabu. Ni 300. Mana tadi tu 300? Ni dia. Okey. Yalah ni. Ni 700.
kita pun jadi muskil. Mu'alim pun dah bangun, kita pun tengok di kau semayang, kok ada orang kata haram, tak ada. Haram tak ada. Memang betul. Jauh tu kan. Tapi boleh tak kita sampai? Kita boleh sampai. Sebab la'allakum tattaqun. Jadi kita kena berusaha untuk sampai. Kemudian berpaling daripada makhluk yang dan tidak kisah dengan penerimaan atau penolakan mereka. Ia dapat direalisasikan dengan cara sabar dan tawakal. Tawakal perlu. Tawakal itu maknanya apa? Serah diri kepada Allah SWT. Berserah diri kita kepada Allah SWT. Apa pun kita buat, serah diri kepada Allah SWT. Sabar itu kena. Kalau kita tak sabar pun berat juga. Dan itu sebab dalam ada dia ajar kepada kita, kalau kita ni marah, macam mana cara nak kendurkan marah kita? Ambil air semayang. Tak kendur juga, ambil lagi air semayang. Tak kendur juga, ambil lagi air semayang. Tak kendur lagi, lepas air semayang kita tunggu salat 2 rakaat. Kalau kita dapat amalkan macam tu, insya-Allah kita punya marah itu yang akan kita bincangkan nanti, sifat mazmumah kita tadi. Semua ahli sabar. Tapi kan Nabi SAW dalam riwayat tak pernah marah dah. Nabi dia bukan marah, dia tegas. Tegas dan marah dua benda yang berbeza. Nabi tidak marah tapi Nabi tegas. Itu sebab kita, dan kita nak mendidik anak-anak ni, kita jangan tunjukkan kemarahan kepada anak-anak. Kita kena tegas dengan dia. Semayang penting. Kita beritahu dia kenapa semayang penting. Sebab Allah bagi kita rezeki yang tak semayang malu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentuhan tasawuf kat situ. Asal tak semayang? Sopan kau ni? Jangan. Garang buat. Tapi memang juga ada juga bapak yang garang tuan. Tapi tak salah. Rotan untuk mendidik tak salah. Orang perempuan pun, isteri pun kita boleh mengatakan bang, Abang Basri. Orang perempuan, isteri pun kita boleh mengatakan boleh. Tapi mengatakan dalam bab fiqh, bab nisa' ni, kita nak sebab isi macam mana? Sebab isi macam ambil kotak. Macam tu. Bukan kau belasah dia. Sebab tasawuf tu sangat penting kan? Sebab isteri kita ni kita kena jaga dia baik-baik. Sebab apa kena jaga dia? Di mana dia cuti? Ada cuti. Tuan-tuan, kadang-kadang saya termenung kerana balik kuliah dan sebagainya. Ya Allah, kau berikanlah kesihatan kepada isteri aku, ya Allah. Dah balik mengajar, dah habis balik mengajar, balik rumah masak lagi. Saya balik, saya boleh sempat tidur lagi tuan-tuan. Sebab malam nak pergi kuliah. Dia masak. Dah mati saya baca, orang perempuan ni tak penat ke? Dah mati saya, orang perempuan ni tak penat ke? Malam tak penat ke malam? Orang perempuan ni sebenarnya kan, dia memang penat, tapi dia merahsiakan kepenatan tu. Demi anak-anak dan suami kita. Jadi abang Sado ni tolonglah. Belajarlah sikit bab kenal diri. Pakai kasut isteri. Jika kita pakai kasut isteri, nanti kita dapat rasakan macam mana susah payahnya dia nak menjaga kita dan anak-anak. Allah Alam, insya-Allah mudah-mudahan kita semua hidup keadaan itu. Kemudian reda dengan Allah SWT ketika dalam susah maupun senang. Ia dapat dicapai dengan sikap qanaah, berasa cukup dengan apa yang ada dan berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Reda dengan apa yang kita ada, cukup. Ini lah orang perempuan pun macam tu juga, boleh tahan ke kan? Tengok dia orang sebelah macam tu. Faham, tak faham sudah. Sendiri mau ingatlah. Tengok dia tu. Bang, ada bang? Satu bang. Suami kita tu dia yang ada, kan? Itu sebab kita orang perempuan pun kena faham ke. Rezeki segantang tak kamu jadi se. Kan cakap lagi kan, dah jadi lain, kan?
Rezeki si cupak takkan jadi si gantang, rezeki si gantang takkan jadi si cupak balik kan. Jadi kita kena faham kat situ. Buat apa yang sepatutnya, yang gembirakan suami dan gembirakan isteri kita, insya-Allah. Kembali kepada Allah, sama ada ketika suka ataupun sedih, ketika susah ataupun senang, ia dapat dicapai dengan bersyukur. Bukan Abdul Syukur. Abdul Syukur itu nama saya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika senang dan berlindung dengannya ketika susah. Wa ista'azna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Al-Ibrahim ayat 7. Apa Allah kata? Aku ini nak memaklumkan kepada engkau, wahai makhluk, wahai hamba kepada aku, jika engkau bersyukur, aku akan tambah. Tambahkan apa? Tambahkan rezeki. Rezeki apa? Rezeki tak sakit. Rezeki apa? Rezeki mencukupi. Rezeki apa? Rezeki ramai kawan-kawan. Rezeki apa? Rezeki ramai orang yang sedekah ke kita, hadiah kat kita. Rezeki apa? Rezeki pendengaran yang baik. Pendengaran yang baik yang kita terima daripada orang ramai. Itu semua. Itu adalah rezeki. Tapi janganlah dah dapat kita kufur. Janganlah jadi dengan orang yang ada di kalangan mereka yang beritahu, dia kata, Ustaz, saya ni kan sebenarnya saya kurangkan aktiviti saya datang ke masjid. Saya semayang ikut keperluan ya Ustaz. Kalau ada sempat saya semayang berjemaah, kalau tak sempat saya semayang sendiri. Yang penting Allah tahu. Ayat tu macam boleh pakai je kan ayat tu kan. Ayat tu macam boleh pakai je kan. Ustaz, saya kurangkan aktiviti datang ke masjid. Saya semayang pun ikut keperluan. Kalau ada masa saya akan semayang berjemaah, kalau tak ada masa saya pakai bersendirian. Yang penting Allah faham, Allah terima. Ayat tu tuan kalau kita gunakan tuan, lepas tu ditambahkan lagi dengan saya melakukan benda-benda itu, Ustaz, hidup saya senang, Ustaz. Mewah. Saya senang, saya mewah, Ustaz. Ada kawan-kawan saya tegur, kurangkan sikit aktiviti, buat banyak sikit job, ada banyak. Dia degil, Ustaz. Dia tetap duduk pergi semayang, perbezaan dia. Allah bagi, memang Allah bagi. Dalam riwayat ditegarkan tuan-tuan, rezeki ini Allah dah tercatatkan. Ketika kita dalam perut ibu, Allah dah catatkan semua kita, sama ada kita ni orang kafir ke, orang Islam ke, tak ada agama ke, Allah dah rezekikan semuanya sama. Tak ada beza. Tapi dia ada dua komponen nak kena ingat. Kalau dia beriman kepada Allah, yang seorang yang tadi sebut tadi, Allah tetap beri kepada dia benda yang sama. Yang tidak, yang cakap tadi negatif dia puji dia itu, Allah beri tapi dalam sifat istidraj. Allah sebut istidraj apa? Allah beri tapi Allah murka. Kita nak Allah beri Allah suka, Allah beri Allah murka. Kita nak Allah beri Allah suka, nak kasih sayang kan? Takkan kita nak Allah beri kita nak keadaan murka. Kita hidup di dunia milik Allah, 7 langit, 7 bumi, Allah beri, tapi Allah beri dalam keadaan istidrat. Allah beri tapi Allah murka. Itu yang kita tak. Itu yang kita tak mahu. Kita tak Allah beri dalam bentuk kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kalau kita tengok kata Nordin Ahmad dalam lagu kan, dia kata apa dalam lagu dia tu? Hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Itu Nordin Ahmad. Tinggi tu kasih sayang dia, Nordin Ahmad. Piramid lain. Berkorban apa saja, harta pun nyawa, itulah kasih mesra, sehati dan sejiwa. Itu piramid. Itu sebab lagu-lagu piramid semua orang suka. Lagu piramid penuh dengan nasihat.
Tapi apa kata Ibnu Qayyim definisi kasih dan sayang? Ini udah bab tasawuf. Kata Ibnu Qayyim, kasih sayang yang dimaksudkan ialah memastikan, menjaga, memelihara mereka-mereka yang kita kasih dan kita sayang, supaya mereka itu selamat, bukan saja di dunia tapi di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata itu kan, itu sebab kita kena bersyukur. Kalau tidak, kita uji di atas apa yang kita telah pun lalui. Kemudian dalam bab tasawuf yang saya sebut dalam pembahasan utama ni tadi, kita kena lihat pada satu sudut pandang yang lain. Apa pun kita buat dalam dunia ni, semua ni nanti akan jadi saksi. Tahu kita ada neraca timbangan apa yang kita buat. Neraca timbangan yang akan dibawa ke akhirat, ada 5 benda yang akan menyaksikan kita dalam kita menyusuri kehidupan kita dekat dunia. Walaupun Allah SWT sebut dalam surah At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Aku ciptakan kau, aku ciptakan kamu dalam sebaik-baik kejadian. Tapi tetap ada cabarannya. Tetap ada cabaran. Itu sebab dalam kita hidup dalam dunia ini ada 5 perkara yang akan jadi saksi kepada kita di akhirat Allah. Saksi itu yang sangat penting. Saksi itu yang sangat penting supaya nanti tuan-tuan akan jadi saksi kepada saya. Sebagai contohlah tuan-tuan akan jadi saksi kepada saya. Kalau saya tidak tuan-tuan lihat di syurga Allah, tuan-tuan semua ada di syurga Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tolonglah cari saya mungkin ada di pinggiran neraka. Wa ya na'udzubillah min zalik. Bantulah saya, tolonglah saya, beritahu wajibat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lihat ya benar. Orang ini dulu dia yang mengajar aku. Disebabkan kita sebut benda itu tadi, Allah kata kalau begitu dia adalah milik engkau. Nampak tak? Saksi yang pertama iaitu sesama kita ni. Saksi sesama kita ni. Itu yang penting. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, Raqib dan Atid. Dia menyaksikan kita. Yang keempat, seluruh anggota badan. Sebab nanti di akhirat mulut kita ni tak berbicara, tak boleh nak cakap. Tak boleh lagi dah nak cakap. Yang boleh cakap apa? Semua anggota. Ya benar, mata ini telah melihat Al-Quran. Ini mata ini telah melihat Al-Quran. Mata ini telah melihat benda yang baik. Mata ini semua mata. Mulut ini telah bercakap benda yang baik. Mulut ini telah berkata menasihati sesuatu yang baik dan sebagainya. Mulut ini telah makan benda yang baik. Mulut yang cakap. Mata, telinga, kaki, kemaluan, perut dan sebagainya. Nampak? Itu adalah anggota badan. Dan jangan sekali-kali kita lupa ada satu lagi makhluk yang lain, haiwan yang melata. Bahkan kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan bumi ini sebagai saksi kita atas dunia, Allah Subhanahu Wa Taala akan panggil dunia untuk bertanya kepada dia, Fulan bin Fulan ni betul ke dia kat dunia dulu macam ni dia buat? Dunia dia, tanah ni tuan akan jadi saksi kepada kita. Itu sebab kalau kita lebih memahami, insya-Allah. Itu sebab dalam riwayat beberapa pendapat imam dan ulama tentang tasawuf, di antaranya Al-Qadi Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari, dia kata apa? Tasawuf adalah ilmu yang dengannya diketahui cara-cara membersihkan jiwa, memurnikan akhlak dan membangunkan zahir dan batin untuk meraih kebahagiaan abadi. Bila disebut kebahagiaan abadi itu ialah akhirat Allah Subhanahu Wa Taala yang sifatnya abadan abada. Dunia ini tetap akan fana. Kalau tak nak fana pun, dia sendiri pun akan fana. Itu
Kalau kita tak nak fana pun, dunia sini ini pun akan fana. Kalau dunia dah fana, kita fana tak? Kita pun akan ikut sama-sama fana. Kemudian kata Syekh Ahmad Az-Zarruq, dia kata apa? Tasawuf adalah ilmu yang dimaksudkan dengannya boleh memperbaiki hati dan mengosongkannya daripada segala sesuatu selain Allah. Ilmu fiqh pula adalah untuk memperbaiki amal perbuatan dan menjaga aturan agama dan menampakkan hikmah dan hukum hakam. Ilmu usul iaitu ilmu tauhid adalah menyempurnakan permulaan iman dengan dalil dan menghiasi memantapkan iman dengan keyakinan. Ilmu kedoktoran adalah pula untuk menjaga badan. Ilmu nahwu pula adalah untuk memperbaiki cara berbicara dan selainnya daripada itu. Jadi ini di antara yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Dan satu lagi kata Junaid, kata Al-Imam Al-Junaid, kata apa? Tasawuf ialah menggunakan beramal dengannya semua akhlak yang terpuji dan meninggalkan semua tingkah laku yang terkeji. InsyaAllah nanti kita akan sampai ke satu kebahagiaan bab yang seterusnya, iaitu jantung hati yang disebut sebagai 10 fasal bab mazmumah dan 10 fasal bab mudah. Jadi kalau kita lihat secara totalnya lah, kebanyakan kita ni semua pun dah melengkaui usia 55 tahun. Siapa yang belum sampai 55 tahun? Ada? Tak ada. Semua tak angkat tangan. Mana semua dah sampai. Termasuk saya. Siapa yang belum sampai umur 60? Semua tak angkat tangan. Termasuk saya. Saya pun dah 60. Maknanya kita kena timur. Panjangkan. Siapa yang dah sampai umur 70? Semua tak angkat tangan. Maknanya termasuk saya. Kita pun semua dah 70. Kita sedang. Tuan-tuan, saya teringat tuan-tuan, bila saya tahu umur ni tuan, ada satu riwayat, nama dia Sauban. Nama dia Sauban. Dia balik. Dia ada dua cerita, tapi saya nak buat satu cerita ni sebab masa. Sauban ni satu hari dia balik rumah, isteri dia sambut dia. Dia pergi Assalamualaikum. Lepas tu isteri dia beri salam, isteri dia pun jawab. Lepas tu dia kata, wahai suamiku, selamat ulang tahun kelahiran. Dia jawab gitu. Selamat hari jadi. Kita kan sambut hari jadi. Sambut anniversary pun ada. Macam-macam. Sambut anniversary, sambut hari jadi. Bila isteri Sauban ni beritahu suami dia, bang, saya nak ucapkan melapangkan selamat hari jadi kepada abang. Sauban dengar terus menangis tu. Sauban menangis tu. Agak-agak kenapa dia menangis kan? Saya belum pernah tengok lagi orang sambut hari jadi sekarang ni lah. Menangis tu. Mam, jangan ada mak. Tak ada mak. Tak pernah saya tengok orang sambut hari jadi menangis tak? Dengan kek, potong kek. Allah selamatkan kami. Semua ada. Lepas tu tiup lilin. Tiup. Aduh, tak payahlah lilin. Kalau 100 lilin ni tak sampai terus mati. Masalah juga. Budaya kapitalis itu saya bawa lah. Tak perlu bawa. Kemudian bila Sauban menangis, isteri dia tanya. Dia kata, wahai suamiku, kenapa kau menangis? Aku hanya melafazkan perkataan yang baik. Selamat hari jadi. Berapa umur dia masa tu? 60. Orang yang belajar tasawuf mendekat. Orang ni orang dekat, sangat dekat dengan Allah SWT. Dia kata, wahai isteriku, aku sekarang usia dah 60 tahun. Kalaulah setiap hari aku melakukan dosa dengan Allah SWT, di dalam rumah kita ini tentu penuh dengan dosa-dosa. Mana mungkin aku boleh masuk syurga Allah SWT? Macam tu. Sebab cerita tu tadi Nabi dah cerita tentang syurga. Tapi dia dah jumpa Nabi dah bermuzakarah tentang syurga. Dia cerita balik ke isteri dia. Dia kata, wahai isteriku, kau kata aku umur 60 tahun, aku teringat satu benda tu. Kalaulah dalam usia 60 tahun selama ni aku hidup, banyaknya dosa aku buat dengan Allah SWT. Maknanya rumah kita ni penuh dengan dosa.
malu aku dengan Allah SWT. Itu sauban. Abdul syukur. Allah. Tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan kita belajar ilmu tasawuf ni, kita diberi rangsangan sikit, rangsangan untuk beribadat pada Allah SWT. Kita nak beribadat dengan Allah SWT, dengan kita beribadat itu nanti Allah pandang kita dengan pandangan kasih dan sayang Allah SWT. Itu yang sangat-sangat penting. Kasih dan sayang Allah, rahmat Allah. Supaya dengan adanya semua indikator-indikator ini membolehkan kita yang sangat-sangat kurang ni, serba kekurangan ni sangat kurang, Allah pandang kita dan Allah beri kita satu ganjaran yang sangat besar untuk semua kita. Itu sebab kita berdoa, Allahumma inna redaka wal jannah. Ya Allah, Engkau reda aku masuk syurga Engkau. Bukan minta syurga baru reda. Nak minta reda Allah baru masuk syurga Allah SWT. Mudah-mudahan semua kita tergolong dalam syurga Allah SWT. Saya cukup setakat itu. Mudah-mudahan sekiranya saya mohon ampun dan maaf. Terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. InsyaAllah, yang siapa yang ada buku boleh tolong ingatkan saya. Kita ke muka surat 13 insyaAllah. Minggu-minggu yang berikutnya. Doakanlah semoga Allah beri keberkatan rezeki kepada saya untuk datang. Saya tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.